Sekiranya anda orang Kuala Lumpur, pastinya anda biasa dengan nama KLCC, dan untuk sempena sambutan Hari Christmas tahun ini lebih bermakna kerana ada kereta api Suria KLCC Express seperti The Polar Express, dan kita ada pokok Christmas tertinggi di Malaysia. Dan kali ini saya nak bawa anda untuk berkunjung, lihat apa yang menarik di KLCC untuk sambutan Hari Christmas tahun ini. Sherina, kita ada Christmas exhibition kat sini. Apa yang menarik sebab nampak ada Christmas tree dan ada The Polar Express. So kali ni every year memang every festivity memang Suria akan memang dekor habis-habisan. Memang orang ramai akan datang saksikan dekorasi kami. So this time around, this year for Christmas, kita ilhamkan daripada filem The Polar Express. So kalau Ifan boleh nampak, kita ada kereta api, stesen kereta api kat situ, and then ada kereta api kat situ. So kanak-kanak boleh naik, boleh try, boleh horn. And then kita also ada the tallest Christmas tree. How tall is it? It's actually 100 feet tall. Tapi tak dapat ada kat sini, ada dekat luar sana. So it's 100 feet tall. It's basically recognized by the Malaysia Book of Records. Yeah. Ada exhibition lain ke? Bukan sahaja dekat Center Court, kita also ada Aurora Light. First time kita introduce untuk our festive campaign for Christmas, because Christmas kan is all about lights and the fairy lights and everything. So for Aurora Light, it's basically it affects your movement. So kalau Ifan lalu kat Aurora Lights nanti dekat our park entrance, they will emit this beautiful pastel lightings lah. So it's called Aurora Light. Dan satu lagi kat sini ada Santa Cottage. Tapi Santanya tak ada. Santa pergi mana? Busy kot. But of course Santa akan ada every weekend, and he will give treats lah to the children. Yes. So we have Santa Cottage untuk orang ramai pun ambil gambar bersama Santa, especially kanak-kanak. Dan ada juga program Christmas Shopper Rewards. Shopper Rewards program. So untuk kita hargai kita punya shoppers, every time they spend, they stand a chance to win 5,000 ringgit. So they just need to present their receipt, certain amount of expenditure, and they stand a chance to win 5,000 ringgit. When to spend? Sampai 25 Disember ke? Sampai akhir tahun ke? Sampai 25 Disember. Sampai 25 Disember. So itu program-program Christmas Suria. Yes. LCC. Next ialah attraction untuk kanak-kanak. Okay, because Christmas kanak-kanak yang suka, family yang suka datang kan. So what we do have also, because our team is about Polar Express, kita ada train dekat tingkat 1 Ramli Mall. Train tu kita charge RM8 per kanak-kanak. RM1 akan disalurkan kepada our frontliners di Hospital Kuala Lumpur. Actual train yang boleh bergerak. Actual train boleh bergerak. Untuk kanak-kanak lah. A very mini train for them. This one take actually dekat Center Court saja dalam masa 3 hari. Tapi the tallest Christmas tree actually take about 3 weeks. Berapa lama pokok tu? We started the construction mid-November, so it will be there up until 26 December. 26 December. Wish all Malaysian Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Christmas dari kami Suria KLCC. On behalf of Suria KLCC Sdn Bhd, saya Sherina Kari ucapkan selamat Hari Christmas kepada seluruh rakyat Malaysia, specifically kepada pengunjung Suria KLCC. Jaga SOP, stay safe and happy holidays.
Terima kasih kepada rakan pengacara Irfan Faruqi yang membawakan kita kemeriahan festival di KLCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ain Syuhada Ahmad Buhari dalam Darah Muda Musim Baharu dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra, dan kita juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Suria KLCC kerana berbesar hati untuk memberikan voucher membeli belah bernilai RM100 yang merupakan hadiah istimewa untuk anda yang berjaya menjawab kuis yang akan diadakan pada hujung rancangan nanti. Jadi jika anda ingin memenangi voucher bernilai RM100 ini, tunggu hingga ke akhir rancangan dan jawab soalan ini dengan betul. Dan terima kasih juga kepada tajaan set iaitu oleh Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM, Agensi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan set ini adalah daripada siri Arte Como yang telah mendapat anugerah Malaysian Good Design Award oleh MRM, dan ia direka khas oleh seorang pereka muda yang berusia 33 tahun iaitu Muhammad Sujak bin Hasbullah dan dikeluarkan oleh syarikat tempatan Oasis Furniture Industries Sendirian Berhad. Baik penonton sekalian, dalam keterujaan kita menjambut sambutan Christmas dan Tahun Baru, Malaysia diuji dengan situasi banjir yang telah melanda 8 negeri, dan ini antara sesuatu situasi yang terburuk yang pernah berlaku di Malaysia, dan kita melihat pelbagai visual yang menyayat hati di mana perasaan hiba yang telah mencakupi seluruh perasaan rakyat Malaysia. Dan untuk itu hari ini Darah Muda mahu memberikan tumpuan dan fokus kepada situasi banjir yang berlaku ketika ini, dan untuk kita mendengar perhabaran mengenai situasi banjir di Selangor, dan untuk itu bersama-sama kita hari ini melalui talian Skype iaitu YB Muhammad Najwan Halimi, Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Anggerik. Selamat datang YB ke Darah Muda walaupun menerusi talian Skype. Assalamualaikum YB. Terima kasih. Salam, terima kasih Ain. Ya, baik. Dan hari ini topik kita membawa perkabaran mengenai situasi banjir di negeri Selangor dengan tajuknya Selangor Menangis. Dan mungkin YB boleh kongsikan bagaimana situasi setakat ini di Kota Anggerik? Baik, Alhamdulillah masuk hari ini, setakat ini keadaan bertambah baik. Air pun telah mulai surut dan... Okey, YB. Okey, baik. Dan kalau kita lihat darurat banjir ini daripada tarikh 17, 18 dan 19 Disember 2021 bermula di Klang dan kemudian Pelabuhan Klang, kemudian ke Shah Alam, Hulu Langat, Puchong, Kuala Lumpur, Dengkil dan beberapa kawasan lain-lain. Dan kita lihat hujan yang berlaku adalah menyamai taburan sebulan, dan ini mengakibatkan air sungai melimpah dan banyak kawasan dilanda banjir. Dan kita melihat pelbagai visual yang sangat menyayat hati, terutamanya di platform media sosial. Ramai yang terkandas, yang terjejas akibat situasi banjir ini. Jadi peranan kita sebagai masyarakat untuk memberikan bantuan kepada mereka, dan seluruh rakyat Malaysia khususnya amat berduka cita melihat keadaan-keadaan terutamanya ahli keluarga, rakan-rakan dan saudara mara yang mungkin menjadi mangsa dalam situasi banjir ini. Dan kita akan teruskan mendengar perkabaran mengenai situasi banjir di Kota Anggerik bersama dengan YB, dan kita boleh teruskan. YB boleh kongsikan bagaimana setakat ini situasi banjir di sana? Baik, tadi putus pula. Baik, setakat ni Alhamdulillah semakin baik, dan di Seksyen 13 petang tadi saya turun ke sana. Kita sedang menyelaraskan kerja-kerja pembersihan lah yang akan bermula pada pagi esok, dan di Taman Mutiara Bukit Raja pun keadaan semakin baik, bertambah surut. Cuma air masih lagi bertakung dan kita mungkin tunggu dalam 1-2 hari inilah sebelum kita mulakan bantuan untuk kerja-kerja pembersihan. Jadi setakat ni di Kota Anggerik Alhamdulillah jalan-jalan pun telah kembali dibuka seperti biasa. Kalau sebelum ni dalam media sosial kalau kita nampak Plaza Tol di Bukit Jelutong tu ditenggelami air, Alhamdulillah dah buka, dah kembali beroperasi. Di jalan di persiaran untuk ke Gantry Highway pun dah buka semula. So far so good Alhamdulillah, dan semangat penduduk pun masih positif dan bersemangat untuk kerja-kerja pembersihan seterusnya. Ya, YB sendiri antara yang turun padang ke kawasan banjir dan melihat sendiri situasi yang berlaku. Secara peribadinya, apa yang YB dapat lihat dan rasai melihat mangsa-mangsa banjir ini?
Baik, kita masih mempunyai masalah teknikal lagi tapi tak apa. Dan seperti yang YB kongsikan tadi, di kawasan Shah Alam terutamanya banyak jalan-jalan yang telah ditutup. Ya, kalau kita lihat semasa 19 Disember terutamanya banyak kereta yang tersekat, terutamanya di Lebuh Raya Persekutuan dan juga Plaza-Plaza Tol dan sebagainya, dan jumlah mangsa juga ramai yang telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS, dan PPS juga semakin bertambah kerana mangsa juga turut bertambah. Dan apa yang menarik adalah keprihatinan rakyat Malaysia, tidak mengira bangsa, tidak mengira agama, tidak mengira siapa pun, ramai-ramai berkesudian untuk menghulurkan bantuan, dan terutamanya kepada kawasan di Hulu Langat juga antara yang teruk terjejas akibat situasi banjir. Dan kita harapkan dapat mendengar lagi perkongsian daripada YB. Okey, baik. Dan hari ini rakyat Malaysia, walaupun kita dalam situasi menyambut sambutan Christmas, menyambut sambutan Tahun Baru, tetapi kita juga harus beringat kepada mereka yang berada dalam situasi di hujung tahun yang terpaksa berhadapan dengan cabaran yang cukup getir ini, situasi yang sangat getir dengan banjirnya dan bencana-bencana yang menimpa negara Malaysia baru-baru ini, antaranya bukan sahaja banjir, iaitu kejadian tanah runtuh, kemalangan yang meragut 10 nyawa, dan semalam kejadian kebakaran yang berlaku di Flat Sri Johor Ceras. Dan untuk itu, marilah kita bersama-sama mendoakan agar Malaysia terus berada dalam keadaan yang selamat. Baik, kita akan berehat seketika dan jumpa lagi selepas ini dalam Darah Muda. Kembali dalam Darah Muda dengan tajuknya hari ini Selangor Menangis. Dan kita bersama lagi dengan YB Muhammad Najwan Halimi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Anggerik. Dan YB antara yang turun padang melihat situasi banjir yang berlaku di pusat pemindahan sementara dan sebagainya. Secara peribadinya, apa yang YB lihat dan rasa? Boleh kongsikan bersama kami? Secara peribadi saya rasa ini antara peristiwa bencana alam yang paling buruk lah yang saya pernah lihat di Shah Alam. Saya daripada kecil membesar di sini, saya ingat banjir yang last dulu waktu di TTDI Jaya itu pun dah lama saya ingat. Kemudian beberapa insiden banjir kilat yang tidak begitu besar, tapi kali ini memang sangat-sangat buruk. Dan apa yang saya agak duka cita dan kesal adalah kita maksudnya di peringkat kerajaan, baik kerajaan negeri maupun kerajaan pusat, seolah-olah tidak ada koordinasi, tidak ada penyelarasan yang baik dalam usaha untuk mengurus bencana banjir ketika ini. Maksudnya bila kita turun di lapangan itu, bantuan agak lambat, pasukan penyelamat pun kita tak tahu nak refer dengan siapa, penduduk setempat pun mereka bertanya-tanya dengan siapa kita patut berhubung, dengan agensi mana yang patut turun menyelamatkan mereka. Jadi di situ nampak agak banyak kelemahan di peringkat pengurusan bencana yang bagi saya, saya tidak mahu menyalahkan mana-mana pihak, tetapi ia satu benda yang sepatutnya diambil iktibar lah, baik di peringkat kerajaan negeri maupun di peringkat kerajaan persekutuan. Baik YB, kalau lihat di Facebook, ramai juga yang berkongsi keadaan di Taman Sri Muda dan memohon bantuan daripada YB. Dan adakah YB turut berpeluang untuk mengambil tahu bagaimana situasi di Taman Sri Muda sekarang? Saya masih lagi memantau. Maksudnya walaupun ramai yang agak mungkin bila menyebut Shah Alam itu mereka menganggap Sri Muda pun termasuk dalam DUN Kota Anggerik. Tapi sebenarnya Sri Muda ni secara demografi, secara geografinya terletak di bawah DUN Kota Kemuning. Cuma dia masih lagi tertakluk di bawah pentadbiran MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam. Jadi sebarang urusan pentadbiran dan sebagainya terletak di bawah penyediaan MBSA. Cuma kalau di dalam konteks banjir ni memang ramai warga di Sri Muda, bahkan saudara-mara mereka yang di luar pun menghubungi saya dan pihak saya untuk meminta status bagaimana keadaan mereka di sana, apakah usaha menyelamat telah dilaksanakan. Dan bila kita semak, memang mereka antara yang paling lama bertahan tanpa ada sebarang bantuan yang datang. Maksudnya sampai kalau kita tengok di social media itu,
panjat ke bumbung untuk bertahan keluarga dan sebagainya. Jadi ini yang agak merisaukan. Saya memang berhubung dengan pihak berkuasa, maksudnya dengan pihak bertempatan, MBSA dan juga adun di kawasan tersebut. Maksudnya kita, apa yang mampu saya lakukan adalah kita sekadar menyalurkan maklumat yang kita terima. Maksudnya kalau ada keluarga, ahli keluarga mangsa banjir ni beritahu YB ada pakcik saya di sini, ada mak saya di sini, boleh tak tolong hantar orang selamatkan. Atas kapasiti kita pun tak boleh. Jadi saya, yang sekadar saya boleh buat, saya sampaikan maklumat itu. Maksudnya ini ada rumah tertentu yang ada perlukan misi penyelamat, kena turun ke sini. Jadi setakat itu kita boleh bantu. Tapi sebab saya pun di kawasan saya pun terjejas juga di Seksyen 13, di Bukit Jelutong, di Mutiara Bukit Raja, antara kawasan dalam Kota Anggerik yang juga turut dilanda oleh banjir. Jadi untuk Seri Muda ni memang saya rasa agak sedih dan simpati dengan penduduk sana yang terpaksa menunggu lama untuk mereka terima bantuan. Dan apa yang lebih menduka-citakan, hari ini kita dapat laporan dalam media telah ditemui beberapa mayat dan juga mereka yang terkorban akibat daripada banjir ini. Dan ini sesuatu perkara yang kita sepatutnya ambil serius dan bukan sesuatu yang perlu dibuat main ataupun diambil mudah. Ya. Okey. Baik YB, setakat ini siapa pihak yang bekerjasama bersama YB dalam menyalurkan bantuan? Baik, kalau dalam kawasan saya di Kota Anggerik ini, saya memang penuhnya banyak berhubung dengan agensi PBT iaitu Majlis Bandaraya Shah Alam dan juga pejabat daerah Petaling, unit bencana. Jadi mereka ini memang sentiasa akan update saya tentang situasi terkini dan juga di peringkat JKM pun ada juga sebab ada satu pusat pemindahan yang dibuka di Seksyen 16 yang diletakkan di bawah JKM. Dan pada masa sama kita juga berhubung dengan agensi-agensi luar lah, maksudnya Tenaga Nasional, Air Selangor, untuk kita pastikan kemudahan-kemudahan asas seperti air, listrik dan sebagainya terus dapat dijamin untuk mereka pasca banjir ni. Maksudnya selepas dah berlaku banjir ni, sekarang ini isunya adalah keputusan bekalan makanan, nak cuci rumah, air tak ada, elektrik pun ada yang terputus. Jadi saya memang sentiasa up to date berhubung dengan agensi-agensi ini untuk pastikan kebajikan dan keperluan penduduk dijamin. Baik YB, boleh kongsikan bagaimana dengan status penutupan jalan dan juga pengangkutan awam di kawasan YB sekarang? Saya juga berhubung dengan pihak polis IPD Shah Alam dan mereka maklumkan setakat ini semua jalan-jalan yang sebelum ini telah ditutup kembali dibuka dan beroperasi. Dan saya dapat maklumat Plaza Tol Shah Alam iaitu exit di Bukit Jelutong ini pun dah mula dibuka semula. Kalau sebelum ini dah tutup 2 hari kerana banjir dan hari ini dah kembali beroperasi. Dan Alhamdulillah saya difahamkan semua jalan-jalan utama di Bandar Raya Shah Alam telah kembali pulih dan beroperasi seperti biasa. Cuma kena ada kerja-kerja pembersihan lah. Dan dalam proses YB menyalurkan bantuan, apakah sebenarnya cabaran utama dalam memastikan bantuan itu sampai kepada mangsa? Alhamdulillah, setakat ini bantuan yang saya terima, maksudnya yang di peringkat penduduk Kota Anggerik terima datang daripada pelbagai sumber. Baik daripada sumbangan persendirian, daripada sumbangan syarikat-syarikat swasta melalui CSR mereka, daripada sumbangan persatuan penduduk dan juga NGO-NGO banyak yang membantu. Dan setakat ini memang kita ada maksudnya kalau ada sebarang urusan penyaluran bantuan tu memang kita direct, saya akan salurkan secara terus kepada penduduk. Maksudnya kita tidak terlalu meremehkan untuk salurkan kepada pejabat DUN dulu, pejabat DUN hantar kemudian. Saya rasa proses-proses tersebut saya potong terus. Maksudnya jika ada mana-mana agensi ataupun badan-badan korporat ke, persendirian ke, mana ke yang nak hantar saluran, kita terus hantar kepada, saya terus bagi lokasi, terus hantar kepada PIC di kawasan tersebut. Baik YB, kalau kita lihat sekarang hujan telah berhenti, situasi agak reda. Namun apa situasi aftermath yang dijangka perlu ditangani YB? Situasi aftermath sekarang ini adalah kita perlu kembali untuk bantu masyarakat dan penduduk terutama daripada aspek pembersihan kerana mereka ini telah kata-katanya kehilangan tempat tinggal dan ialah bila banjir ni perabot semua hilang, rosak dan sebagainya. Dan pertama kerja pembersihan, keduanya kita perlu bantu khususnya pihak kerajaan negeri untuk mereka kembali memulakan kehidupan. Maksudnya urusan-urusan untuk membeli semula barang-barang kelengkapan rumah, makanan, perabot dan sebagainya. Dan saya rasa ini
ini perlu untuk kita highlightkan supaya pihak kerajaan dapat bantu, kerana kebanyakan mereka yang terjejas ini adalah daripada kelompok keluarga sederhana dan rendah, dan mereka perlukan sokongan dan juga bantuan daripada kerajaan untuk kembali memulakan kehidupan seperti sedia kala. Baik, kalau kita lihat dalam fasa pemulihan ini, ramai yang ingin menghulurkan bantuan, dan sebenarnya apa pula bentuk bantuan yang bersesuaian untuk orang ramai berikan kepada mangsa banjir? Baik, daripada perhatian saya ingat kalau di kawasan saya, isu urusan untuk makanan ni dah agak selesai. Maksudnya banyak pihak yang setiap hari mengirimkan makanan di peringkat sarapan tengah hari, malam memang ada agensi ataupun NGO yang membantu. Tapi apa yang mustahak adalah yang paling penting untuk diterima untuk diserahkan kepada mereka adalah barang-barang seperti tilam, bantal, selimut, pakaian dan juga ubat-ubatan. Maksudnya mereka lebih memerlukan perkara-perkara seperti itu, sebab bila nak tidur dah tak ada, katil dah tak ada, tilam dah tak ada. Jadi mungkin masyarakat boleh bantu untuk sumbangkan barang-barang tersebut, iaitu kelengkapan asas rumah mereka, yang mana lebih banyak membantu daripada sudut keperluan mereka. Baik YB, terima kasih banyak-banyak YB atas perkongsian dan perkhabaran berkenaan dengan situasi banjir yang berlaku di kawasan YB, iaitu Kota Anggerik. Dan terima kasih sekali lagi YB Muhammad Najwan Halimi, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kota Anggerik. Dan kita harapkan keprihatinan rakyat Malaysia untuk terus menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir yang terjejas dan juga terkandas. Baik. Seperti yang saya umumkan tadi, Suria KLCC berbesar hati untuk memberikan voucher bernilai RM100 kepada anda yang berjaya menjawab kuis yang akan tertera di media sosial Bernama TV. Dan kepada anda yang ingin memenangi voucher ini, boleh menjawab kuis yang telah tertera di kaca TV anda, dan soalannya adalah berapakah ketinggian pokok Christmas di Suria KLCC yang telah tercatat di Malaysia Book of Record, dan nyatakan 2 tarikan sempena Christmas di Suria KLCC. Dan kepada anda yang dapat menjawab jawapan ini dengan tepat dan cepat, anda berpeluang untuk memenangi voucher bernilai RM100 dari Suria KLCC. Dan syarat-syaratnya yang telah tertera di kaca TV anda, pastikan anda ikuti Instagram Bernama TV Official, Bernama Official, dan juga Facebook Bernama TV. Tinggalkan jawapan anda di komen pada poster soalan kuis. Pastikan anda jawab kuis itu di kawasan yang betul, di tempat yang betul. Pastikan ia tepat dan kreatif, dan pihak penerbitan akan menghubungi pemenang untuk diberikan voucher bernilai RM100 itu. Ya. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton Darah Muda hari ini, dan kepada mereka yang berada dalam situasi banjir, terus tabah, dan kita sama-sama doakan semoga Malaysia selamat dan terus berada dalam keadaan yang baik untuk kita terus berada dalam situasi negara yang aman, makmur dan sejahtera. Untuk itu sekian, terima kasih. Saya Aisyah Mak Buhari.